Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini bersama dengan Umi Sarah, kita akan belajar topik baru iaitu tanda sempang. Okey, seterusnya kita akan mempelajari jenis-jenis tanda sempang. Jenis-jenis tanda sempang terdapat 5 jenis, iaitu yang pertama hubungan antara, tanda sempang kata ulang berimbuhan, tanda sempang kata ulang berentak, yang keempat kata sendi imbuhan akhiran, dan juga yang kelima tanda sempang kata sendi imbuhan awalan. Okey, setakat itu semua faham? Okey, jadi seterusnya kita akan masuk kepada jenis tanda sempang yang pertama, iaitu tanda sempang hubungan antara. Okey, tanda sempang hubungan antara adalah apabila terdapatnya hubungan antara dua negara atau negeri. Sebagai contoh, negara Malaysia dan Indonesia. Hubungan antara negara Malaysia dan Indonesia apabila dijauhikan, kita hendaklah meletakkan tanda sempang di antara kedua-dua negara tersebut. Okey, contoh yang kedua, hubungan antara Amerika dan Rusia. Jadi, adanya tanda sempang di antara Amerika dan Rusia. Contoh yang ketiga adalah hubungan antara negeri. Kita akan meletakkan tanda sempang di antara negeri Selangor dan Perak. Alright, tanda sempang yang kedua adalah tanda sempang kata ulang berimbuhan. Bagaimana kita nak tahu itu adalah tanda sempang kata ulang imbuhan? Kita nak contoh yang pertama. Perkataan itu berulang, ziarah, menziarahi. Dan salah satu perkataan, sama ada perkataan yang pertama atau yang kedua, akan ditambah dengan imbuhan. Seperti contoh ziarah menziarahi ditambah dengan imbuhan men dan i pada perkataan ziarah yang kedua. Okay, seterusnya contoh yang kedua, tertanya-tanya. Tertanya-tanya sama juga. Perkataan tanya diulang sebanyak 2 kali, tetapi imbuhan ditambah pada perkataan yang pertama, ter. Okey, seperti yang kita telah belajar, kalau perkataan yang mempunyai huruf betapa segannya Cik Jam, dalam kes ini adalah perkataan tanya, nya di belakang adalah huruf betapa segannya. Okey, nya adalah huruf betapa segannya Cik Jam yang tidak ditulis tanpa alif. Tetapi apabila adanya imbuhan, perkataan yang ada imbuhan iaitu perkataan pertama ditambah dengan huruf alif pada nya. Okey. Perkataan yang ketiga adalah tersipu-sipu. Tersipu-sipu sama juga dengan sebelum-sebelum ni. Kata dasarnya adalah sipu. Diulang 2 kali, tersipu-sipu. Salah satu perkataan tersebut sama ada perkataan yang pertama atau kedua mengikut yang telah ditetapkan. Perkataan tersebut ada imbuhan. Okay, kalau dalam kes ini, perkataan tersipu yang pertama mempunyai imbuhan ter. Boleh? Alright. Alhamdulillah, kita masuk kepada tajuk tanda sempang yang seterusnya, iaitu tanda sempang kata ulang berentak. Seperti semua yang telah kita maklum, berentak. Apakah maksud berentak? Berentak seperti lagu, adanya turun dan naik. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Bengkang, bengkok. Kita nampak situ ada dengar bunyi nada irama di situ, berentak di situ, iaitu bengkang, bengkok. Okey. Contoh kedua, batu, batan.
Boleh anak-anak? Okey, contoh yang ketiga, anak pinak. Seperti ada lagu di perkataan tersebut. Jadi, perkataan tersebut dipisahkan dengan tanda sempang dan dinamakan tanda sempang kata ulang berentak. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tanda sempang yang seterusnya, iaitu tanda sempang kata sendi imbuhan akhiran. Contoh yang diberi adalah tahun 40-an, tahun 60-an dan tahun 50-an. Jikalau kita lihat dekat sini, imbuhan akhiran yang ditulis dengan huruf nun dan juga tanda sempang. Okey, kenapa ditulis dengan huruf nun dan bukan alif nun ataupun hamzah nun? Kerana sebelum an tersebut adalah huruf perkataan puluh. Bila puluh berakhir dengan huruf ha, imbuhan an akan ditulis dengan huruf apa anak-anak? Ya, betul. Imbuhan an yang seperti kita pelajari dalam tajuk tahun 5, imbuhan an akan ditulis dengan huruf nun jika perkataan kata dasar sebelumnya berakhir dengan huruf selain daripada alif dan waw. Oleh sebab itu, tahun 40 ditulis dengan tambahan huruf nun. Tahun 40 sempang nun. Tahun 60 sempang nun. Tahun 50 sempang nun. Tidak perlu tambah ha kerana puluh sudah ada ha di belakangnya. Okey. Okey, bagi jenis tanda sempang yang terakhir, iaitu tanda sempang kata sendi imbuhan awalan. Kalau anak-anak boleh tengok dekat gambar tu, ada gambar orang berlari, betul? Jadi, selalunya orang berlari kita akan kaitkan dengan tempat keberapa dia akan dapat. Jadi, seperti contoh, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Okey, so tanda sempang kata sendi imbuhan awalan merujuk kepada ke. Okey, ke tempat ke-25, tempat ke-100, tempat ke-12. Tidak semestinya dalam berlari sahaja, benda ke juga boleh digunakan ketika mendapat tempat di dalam kelas. Contohnya, Amin mendapat tempat kedua di dalam kelas 5A. Okey. Jadi, huruf ke, perkataan ke, kita akan tulis sebagai kaf dan sempang nombor bulat tempat keberapa yang kita hendak katakan. Seperti contoh, ke-25, jadi kita letak kaf, tanda sempang 25. Tempat ke-100, kaf, tanda sempang 100. Dan contoh ketiga, kaf, tanda sempang 12. Okey, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita tengok segmen Tahukah Anda? Okey, tahukah anda kata ulang penuh terdiri daripada dua kategori, iaitu kata ulang semu dan kata ulang jamak. Ia ditulis dengan menggunakan angka 2. Seperti contoh, angka 2 dalam bahasa Arab bukan tanda sempang. Okey, kata ulang penuh ada dua, iaitu kata ulang semu dan kata ulang jamak. Okey, kita tengok contoh kata ulang semu, iaitu anai, anai, kupu, kupu, kura, kura. Kata ulang semu ini merujuk kepada perkataan-perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri jika kita hanya membacanya sekali. Contoh, anai. Anai tidak membawa apa-apa maksud
Dan hendaklah kita letakkan anai-anai untuk membawa maksud. Anai-anai apa? Sejenis binatang. Alright, good. Okey, seterusnya kupu-kupu. Jika kita hanya membaca kupu, tidak membawa maksud-maksud apa-apa. Sama juga seperti kura. Kura tiada membawa maksud apa-apa. Kita hendaklah menggunakan kupu-kupu ataupun kura-kura. Okey, bagi kata ulang penuh, kategori yang kedua itu kata ulang jamak. Contohnya adalah buku-buku, murid-murid dan pokok-pokok. Okey, kata ulang jamak adalah perkataan yang boleh ditulis, yang boleh berdiri dengan sendiri apabila ianya ditulis tanpa jamak, iaitu seperti buku. Kita faham, kalau kita tulis buku sahaja, kita faham buku tersebut ada satu. Sama juga dengan contoh yang kedua, iaitu murid. Murid membawa maksud seorang pelajar, dan murid-murid membawa maksud ramai pelajar. Okey, contoh yang ketiga, pokok-pokok. Kalau kita lihat satu pokok, kita akan panggil sebagai pokok, dan banyak pokok kita akan panggil sebagai pokok-pokok. Tiada masalah untuk menggunakan sama ada pokok ataupun pokok-pokok. Boleh anak-anak? Okey, sekian saja daripada Umi. Tanda Sempang tahun 6. Assalamualaikum.